Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini giliran Muhyiddin pula dalam keadaan yang kritikal. Tidak disangka dalam keadaan seperti ini, Muhyiddin pula dalam bahaya. Ini apabila Wan Faisal menggesa Muhyiddin letak jawatan Presiden Bersatu dengan segera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampaknya kemelut dalam politik Perikatan Nasional tidak reda lagi. Sehingga kan ramai yang bertanya-tanya. Ramai sudah mula meninggalkan Perikatan Nasional apabila mereka tahu bahwa Perikatan Nasional tiada masa depan dan tiada hara tuju. Bayangkan, tiada masa untuk menguruskan negara, sibuk pula nak berebut jawatan pengerusi Perikatan Nasional, sibuk pula nak arah-arah letak jawatan, dan sebagainya. Mereka duduk dalam satu kelompok. Mereka duduk di parlimen dalam satu ruang yang sama. Sama-sama di kerusi pembangkang, di blok yang pembangkang. Tapi, coba kamu pikirlah, macam mana lah nak menjadi kerajaan? Bagaimana mereka boleh memberikan menjadi harapan kepada kita semua untuk dapat meneruskan legasi ataupun dapat memerintah negara ini kalau belum jadi kerajaan pun dah kucar-kacir merbah macam ini. Belum jadi kerajaan. Ada satu hantaran di Facebook saya nampak, dia kata begini, baru nak cari calon pengerusi Perikatan Nasional pun dah cerca merbah. Hampir sebulan mereka tak dapat cari siapa jadi pengerusi Perikatan Nasional. Itu baru nak cari pengerusi Perikatan Nasional yang kuasanya tak sebesar manapun. Tapi pengerusi Perikatan Nasional itulah yang akan jadi Perdana Menteri nanti. Nah, disinilah persoalannya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau pengerusi Perikatan Nasional pun susah mereka nak cari, sebulan sudah pun masih tak mampu cari pengganti. Bayangkan kalau mereka jadi kerajaan, siapa yang akan jadi Perdana Menteri berapa tahun? Tidak keterlaluan kita berkata, mungkin berbulan-bulan negara Malaysia tidak ada Perdana Menteri. Gantung sini sana dan mempunyai kesusahan untuk mentadbir sebab terikat dengan perjanjian MOU ataupun dengan syarat-syarat tertentu. Dan disinilah mungkin kita akan melihat insiden paling memalukan akan berulang lagi, yaitu insiden jatuh menjatuhkan, pecat memecat, dan tarik sokongan serta sebagainya. Apabila kehendak sesuatu kumpulan parti politik itu tidak dapat ditunaikan, maka mereka mula menarik sokongan. Inikah kerajaan yang prihatin dan kerajaan yang stabil yang anda mahu? Nah, balik semula kepada isunya. Bagaimana kita mau percaya? Bagaimana kita mau percaya seorang ataupun Perikatan Nasional ini boleh menjadi kerajaan kalau beginilah keadaannya? Cari pengerusi Perikatan Nasional pun punyalah susah. Apalagi nak cari calon Perdana Menteri. Aduh, musnah kalau macam ini, kata seorang penulis di Facebook. Kali ini pula Wan Faisal yang sudah digantung daripada Parti Bersatu, rupa-rupanya bukan lagi alang-alang. Saya rasa Bersatu akan pecat beliau tidak lama lagi. Sekarang ini digantung, tak lama lagi pecatlah. Sebab ini giliran dia menggesa Muhyiddin letak jawatan Presiden Bersatu dengan segera. Kalau anak buah dah tak hormat Presiden lagi begini, lebih baik pecat sajalah. Sudah tidak berguna lagi. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memohon Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk berundur sebagai Presiden Bersatu demi kelangsungan parti itu dan gabungan Perikatan Nasional PN. Seruan itu dibuat selepas tular surat balas dari Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang kepada Muhyiddin yang menyatakan ketidaksetujuan parti itu mengenai pemansuhan jawatan pengerusi PN. Wan Faisal berkata, surat jawapan balas itu telah jelas membuktikan bahawa Muhyiddin sengaja menyimpang dari apa yang dipersetujui secara bersama dengan harapan untuk kembali sebagai pengerusi PN. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, aku rasa sudah waktunya Bersatu pecat sajalah Wan Faisal ni.
Sebab Wan Faisal kalau bertanding nanti lagi dengan tiket bukan bersatu, entahlah boleh menang lagi kah tidak. Sebab ramai netizen kata Wan Faisal ini adalah ahli parlimen cap ayam. Apa pendapat Anda? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, saya ingin perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Penyakit itu berakar di dalam tubuh badan kita kerana imun badan kita tidak lagi kuat untuk menghapuskan akar penyakit tersebut. Tetapi dengan adanya terapi imun ini, ia mengajar, mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Terapi imun ini bukan ubat, tidak menyembuhkan penyakit, tetapi dia menguatkan imun badan kita, mendidik imun badan kita supaya imun badan kita mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Lalu imun badan itulah yang bertindak menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lalu kita sembuh daripada penyakit itu. Tuan-tuan dan puan-puan, produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan yang Tuhan hantar kepada Anda semua untuk penyelesaian masalah kesihatan Anda. Cepat dapatkannya melalui nombor telefon saya yang tertera. Terima kasih. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah nasib dengan Papa Gomo? Hari ini kita digemparkan dengan cerita seorang pemimpin parti UMNO, yaitu Jamal Yusuf, yang juga terkenal gara-gara sikap beliau. Tetapi beliau telah kalah di dalam kes fitnah, tersakuk, terpaksa membayar denda. Tapi dia tidak mampu bayar denda ataupun tidak membayar habis, menyebabkan beberapa barang disita. Adakah ini juga akan dialami oleh Papa Gomo tidak lama lagi? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mediasi gagal, saman fitnah Muhammad Naim terhadap Papa Gomo diteruskan. Bekas Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar akan meneruskan saman fitnah terhadap blogger Wan Muhammad Azri Wan Deris atau Papa Gomo. Ia selepas kedua-dua pihak tidak sepakat menyelesaikan kes saman menerusi mediasi di hadapan Hakim Datuk Kenneth Yong Ken Chin Son Sen Jensen yang bertindak sebagai perantara. Susulan kegagalan mediasi ini, Peguam Datuk Akberdin Abdul Qadir yang mewakili Muhammad Naim berkata, perbicaraan kes akan bermula pada 21 dan 24 September nanti. Bagaimanapun mahkamah menetapkan pengurusan kes pada 6 Mac untuk kedua-dua pihak memaklumkan sekiranya terdapat penyelesaian. Muhammad Naim memfailkan saman terhadap Muhammad Azri atau Papa Gomo berhubung satu klip video yang dimuat naik di Facebook se-Azri pada 18 September 2023. Beliau mendakwa Papa Gomo telah memfitnahnya, memberi gambaran seolah-olah Menteri Agama tidak melakukan apa-apa tindakan positif bagi kesejahteraan agama Islam. Selain menuduh Muhammad Naim kononnya mempunyai kes berkaitan tuduhan seksual atau luca, maka planatif seorang penunggang agama yang tidak cakna dengan kestabilan masyarakat Melayu beragama Islam di Malaysia menurut kenyataan ini. Menurutnya, kenyataan fitnah tersebut menjejaskan reputasi, merosakkan martabat, menjatuhkan maruah dan merendahkan status beliau di mata masyarakat umum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertuduhan ini bukan satu pertuduhan yang biasa. Papa Gomo juga sudah berkali-kali kalah di dalam saman fitnah.
Tapi yang menjadi tanda tanya ialah siapa bayar Papa Gomo? Siapa bayar bayaran-bayaran fitnah yang dihadapi oleh Papa Gomo? Sedangkan menurut Papa Gomo, dia pernah mengaku dia bukan mempunyai uang untuk membayar saman fitnah. Jadi, persoalannya, siapa di belakang Papa Gomo atau siapa tukang payung Papa Gomo? Anda tahu sumbernya? Mungkin Anda boleh kongsikan kepada kita semua. Sebelum kita berpisah, semoga perbicaraan ini dapat menentukan dan dapat memberitahu kepada kita semua siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang salah harus dihukum, yang benar harus ditegakkan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.